Maksudnya, jangan sekali-kali kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenar. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam hal keadaan Islam yang sebenar. Apa kata Sahibul Kitab? Ini adalah suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatan barakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbuna wa rabbul alamin wa rabbus samawati wal ardin wa rabbul arsyil azim. Nahmaduhu huwa wa nasta'inuhu wa nastahdihi huwa. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu asu'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita di dalam suatu perhimpunan yang menjadi suatu bekal takwa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu masa, tenaga yang tuan-tuan ruangkan pada malam ini hadir di Masjid Al-Falah ini dimulai dengan niat yang benar. Niatlah kerana Allah Subhanahu wa taala, niatlah beriktikaf, niatlah duduk dalam masjid mengimarahkan rumah Allah, niatlah duduk dalam halaqah zikir, niatlah dalam hal keadaan menanti solat selepas solat. Tuan-tuan yang berada di sini kejiranan, bertemu dengan rakan-rakan, jumpa di masjid, menjalin ukhuwah Islamiah. Kod-kod ada saudara mara pula, kaum kerabat darah daging, menghubung silaturahim. Ucapkanlah alhamdulillah, summa alhamdulillah di atas pertemuan dan perkumpulan ini. Dan ayuh tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini kita baca suatu tajuk dalam kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah oleh Al-Habib Al-Alim Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Dan ayuh kita mulai tuan-tuan dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadatin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa awliya'i wa salihin amr zaman wa lil muslimina wal musliman al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila sahibul hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajmain. Syai'ulillahi al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafana bihi bi ulumihi fid daraini bercita-cita mati di dalam Islam. Adapun firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ali Imran al-ayah 102. Maksudnya, jangan sekali-kali kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam yang sebenar. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam hal keadaan Islam yang sebenar. Apa kata Sahibul Kitab? Ini adalah suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya kita, supaya mati di dalam Islam. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah SWT, hidup dengan cara Islam, mati pun kena dalam keadaan Islam. Mana dalil yang telah dibacakan dari awal tadi, surat Ali Imran ayat 102, bahkan ayat ini wajib dibaca oleh khatib dalam khutbah khutbatil ula, ayat yang berdalilkan taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, dari sekalian banyak-banyak perintah Allah SWT yang banyak tuan-tuan, ada satu perintah namanya perintah supaya kita nanti mati, kita kena rancang, kita kena plan macam mana kematian kita nanti. Mati dalam hal keadaan mati ihwalnya menyerah diri kepada Allah, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan, sebab apa kata Sahibul Kitab? Sebab agama Islam itu adalah agama yang diakui Allah sebagai agama yang benar di dalam kitabnya Al-Quran. Jadi tuan-tuan, sebab apa dalam Islam? Sebab Islam itulah agama yang benar. Sahibul Kitab Al-Habib Alawi, Abi Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i membawakan ayat Allah surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup mengikut Islam. Hidup kita dalam keadaan sihat, kita mengikut Islam. Hidup kita dalam hal keadaan sakit, hidup dalam keadaan Islam. Hidup ketika muda, caranya Islam, cara fikirnya Islam, cara pakainya Islam, cara ekonomi pengurusannya Islam. Ketika kita tua, beranjak usia, meningkat umur, kita dah masuk tahun baru, kita dah masuk bulan yang baru, tuan-tuan dan saya memiliki usia nombor angka umur yang baru. Kalau dulu 40, bulan ini berapa hari dah, 6 hari dah, kita dah jadi 41. Kalau dulu 50 jadi 51. Kalau dulu 60 jadi 61. Kita dah beranjak. Ini juga bermaksud kita sudah menghampiri ajal. Tempoh kita dah nak habis.
modal hidup, iaitu umur dan usia kita semakin singkat. Rumahnya kata pergi, kubur kata mari. Kehidupan ini mestilah diwarnai dengan corak Islam. Islam bukan sekadar agama pergi masjid. Islam bukan sekadar hubungan hablum minallah. Dia ada hablum minan nas. Cara fikir, cara berniaga, cara bercakap, cara berkomunikasi, macam mana hubungan kejiranan, hak suami isteri, hak ibu dan ayah. Banyaklah tuan-tuan. Islam ni tuan-tuan, cara hidup. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada tidur sampai tidur. Hatta tidur itu ditunjukkan Nabi SAW. Cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam yang kita nak hidup ni tuan, kena dengan ilmu. Hari ni tuan-tuan, kita digemparkan. Bukan hari ni, dah berapa hari ni ada ajaran sihak. Tuan-tuan okeylah yang datang ke masjid, mengaji, berkuliah, menadah kitab. Namun anak-anak remaja kita yang siang dan malam, pagi dan petangnya mencari itu dan ini, hatta maklumat agama daripada internet, medsos. Tuan-tuan, sampai ada kata apa tuan-tuan? Nabi Muhammad itu adalah Allah, Allah itu adalah pangkat. Tuan-tuan. Dia sampai al-maklum bid-din bid-darurah, benda yang menjadi asas dalam agama pun dah terbalik dah. Maka oleh sebab tuan-tuan, agama Islam ni kena belajar. Sebab tu ada level-level pembahagian ilmu yang ulama bahagikan, namanya ilmu fardu ain, wajib aini ke atas mukallaf, balik lagi berakal, macam saya, macam tuan-tuan, macam perempuan. Ilmu fardu ain ulama pecah kepada tiga berdasarkan hadis iman, Islam dan ihsan. Pertama ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Ini beberapa nama yang sewaktu-waktu dengannya. Yang kedua ilmu fiqh. Fiqh ni fiqh hubungan dengan Allah, fiqh ibadat, hubungan manusia, fiqh muamalat, cara beli, munakahat, hubungan suami isteri, jinayat, fiqh jinayat. Belum minan nas. Yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu yang membaikkan hati, akhlak, menjaga 7 anggota badan, ilmu akhlak yang baik, mahmudah, ilmu menjauhi sifat-sifat mazmumah, ilmu tasawuf. Maka Islam itu kena mengaji. Dan mengaji kita kena mengikut aliran yang betul, aliran yang sahih. Ini kerja ulama lah tuan ni. Negara kita merdeka dulu tuan, Syekh Abdullah Fahim, ulama daripada Pulau Pinang. Tahun kita merdeka tuan-tuan, ada satu takhrij, declaration untuk Malaysia. Atuk beliau siapa tuan? Atuk kepada bekas Perdana Menteri, ulama besar, ulama falak. Kita ni tuan-tuan di Malaysia ni, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Akidah. Fiqh kita tuan-tuan, fiqh Al-Imam Syafi'i. 4 mazhab yang muktabar itu kita mengikut Imam Syafi'i asasnya. Kemudian ni tuan-tuan, tasawuf kita, perjalanan tasawuf kita ikut Al-Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam ilmu tasawuf. Itu tuan-tuan, maka kita mengaji melalui jalur ini, yang mana ini membentuk mu'zam, aghlabiyah umat Islam sedunia. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita menghayati, kita ni beragama Islam, ada juga orang Islam, dia mengaku dia Islam, namun fahamnya tersasar, terbabas. Ingat, ada hadis Nabi SAW, sataftariku ummati ila salasa wa sab'ina firqatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, umatku akan berpecah kepada 73 golongan, 72 daripadanya kulluhum finnar, kata Nabi SAW, illa wahidah, kecuali satu. Siapakah mereka? Nabi menjawab, al-jamaah. Jadi tuan-tuan, akhir zaman tuan macam-macam mengaku dialah yang sebenar-benarnya Islam. Maka tuan, Nabi sebut jumlahnya mencapai kepada 73 golongan. Banyak tuan-tuan.
Macam-macam lah tuan, dalam aliran akidah ada Syiah, ada Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Abadiyah. Banyak tuan sekadar menyebut beberapa nama. Habis kita ni Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tak cukup kita kata kita orang Asy'ariyah dan Maturidiyah kecuali kita mempelajari apakah yang dimaksudkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faham kita faham yang betul. Jangan kita mengaku kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bila bercakap, bila bertindak, bila buat keputusan, oh kita buat keputusan sama dengan lain-lain aliran-aliran yang selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita risau. Maka berjalan penyelesaian dengan belajar. Al-ilmu bi ta'allumi, ilmu itu dengan mengaji. Maka itulah tuan-tuan yang dituntut daripada sebelum cerita tuan-tuan, kita nak mati dalam keadaan Islam. Jadi sebelum kita mati, kita hidup yang sihat, kemudian sakit. Allah bagi pula peluang sihat balik tuan, sihat, kemudian sakit sikit meninggal. Jadi sihat, sakit, sihat, sakit, sihat, sakit dalam keadaan Islam, dalam keadaan belajar, dalam keadaan mengaji. Tempohnya minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Mengaji adalah proses berterusan, berpanjangan. Tuan-tuan, bermukim, bermusafir kita orang yang menyerah diri kepada Allah. Kaya, miskin, susah, senang, kita dalam hal keadaan Islam, dalam keadaan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab tuan-tuan sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, ramai-ramai di atas muka bumi tuan-tuan, berapa bilion umat Islam tuan-tuan. Ada beberapa negara tuan-tuan fahamnya berbeza. Contoh Iran, akidah pemerintahannya, akidahnya apa tuan-tuan? Syiah Imamiyah. Sahabat-sahabat yang besar dikafirkan. Oh tuan-tuan, kita tak bersamalah dengan Iran tu. Berapa juta penduduk Iran tuan, dia orang kata dia orang betul. Kita yang selain pada mereka ni salah, dia betul. Ada orang pula satu negara namanya negara Oman, sebelah Yaman. Akidahnya, akidah apa pemerintahannya? Akidahnya akidah Khawarij Abadiyah. Dia kata dia betul. Tak ada kan? Dah dia betul, dia kata orang lain salah lah. Tuan-tuan ni. Jadi kita ni tuan-tuan, maka kita kena mengaji. Kalau kita nak kata kita ni Islam, Islam bukan sekadar-kadar kalimatun tuqal, kata-kata yang disebut, tetapi cara faham kita, cara ibadat kita, cara pemahaman akidah kita benar-benar mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu tuan-tuan yang jadi masalah hari ini, bertebarnya ajaran sesat kerana tak mengaji. Gurunya guru yang bagaimana? Ini yang satu persoalan yang perlu diperlalusi. Allah SWT bahawasanya tiada akan menerima agama selainnya Islam, kerana agama Islam itu satu-satunya agama yang Allah SWT radai bagi sekalian Rasulnya dan juga para sekalian hambanya di kalangan kaum mukminin. Dibawakan dalil surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah SWT yang diterima ialah agama Islam. Jadi tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Jadi ketika hidup nak menuju kematian, apa kata Sohibul Kitab? Manusia memang tiada berkuasa untuk mematikan dirinya di dalam agama Islam. Kita tak tahu takdir kita tuan-tuan. Kita tidak tahu tuan-tuan. Yang kita dengar cerita orang, tuan-tuan duk baca dekat handphone, cerita orang aksiden, cerita orang meninggal, itu cerita orang. Tuan-tuan, cerita kita tak tahu. Sohibul Kitab sebut, kita tak ada kuasa tuan-tuan. Namun akan tetapi Allah SWT telah meluangkan baginya, bagi kita, apa dia? Jalan-jalan untuk mendapatkan kematian dalam agama Islam. Ada caranya, ada pendekatannya. Sekiranya ia inginkan yang demikian, maka hendaklah, ini tips tuan-tuan, tips oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka hendaklah ia menjalankan perintah yang diwajibkan Allah SWT ke atas dirinya serta hidup menurut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, jadi jalanilah kehidupan kita ni melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang nak kahwin, anak kita nak kahwin tuan-tuan, fazfar bisatiddin. Ialah pilihan. Oh lawa lah kan. Tuan-tuan pak saudara kan, kadang anak saudara ni dia malu dengan adik kita, dia mari jumpa pak long dia, jumpa dengan pak ngah dia tuan-tuan. Minta pandangan. Oh dia kata yang ni cantik lah, yang ni keturunannya lah. Kita bawa hadis. Yang agama tu, pegang agama. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Selamat hidupmu. Dalam menjalani kehidupan, memilih pasangan, pilih pasangan yang ada agama. Nak pilih pemimpin, pilih pemimpin yang boleh membawa kita dalam kehidupan yang lebih soleh. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kehidupan kita begitu tuan-tuan. Kehidupan kita ikut perintah Allah SWT. Sampai waktu-waktu kewajipan, kita laksanakan kewajipan. Ni sebentar lagi tuan, kewajipan isyak. Kita tunaikan di tempat yang diazankan. Wahai suami, wahai ayah, wahai anak lelaki, solatmu di sini. Solatmu di sini. Solatmu di tempat yang diazankan berjamaah. Serta hidup menurut petunjuk Allah SWT. Tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan ada persoalan, bermesyuarat. Berbincang, minta pandangan. Ma khaba man istashar wa ma nadiba man istakhar. Tidak akan pernah kecewa. Orang hidupnya selalu bermesyuarat, bertanya, minta pendapat orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang selalu beristikharah. Jangan buat keputusan cepat-cepat, buat istikharah, minta petunjuk daripada Allah SWT. Jalani kehidupan kita begitu tuan-tuan. Masuk tahun baru, maka yang demikian itu memilihnya mati dalam keadaan Islam. Itulah tarik yang pertama. Hidup kita susah, senang, sihat, sakit, dalam keadaan ikut perintah Allah SWT. Namun ujianlah tuan-tuan ni. Ada seorang sahabat cerita, satu orang ni tuan, dia kerja sebagai imam. Allahu Akbar tuan ni. Semua semayang dia buat. Semayang tasbih, semayang qiyamul lail, semayang imam puluh tahun. Diuji tuan-tuan, masuk hospital seminggu, sebulan, 2 bulan tuan-tuan. Kemudian isterinya mari cek kawan-kawan, minta tolong nasihat. Apa cerita Jah? Apa cerita suami saya? Apa cerita? Rupanya duduk dekat ward hospital tak nak semayang. Yang main tuan-tuan ni, kawan-kawan pun bergegas, mari kawan-kawan pun bersalah, kenapalah aku tak pergi ziarah. Pergi ziarah, pelan-pelan psikologi tanya. Rupanya kawan ni dia tak boleh terima. Dia kena penyakit ni, dia cannot go tuan-tuan. Dia tak boleh terima. Dia rasa macam depressed lah. Sekarang banyak penyakit-penyakit psikologi tuan. Dah bincang balik, baru kawan ni sedar, istighfar, minta ampun kepada Allah, qada tengah-tengah sakit tu, qada minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, perhati baik sekeliling kita, adik-beradik kita tuan-tuan ni. Zaman-zaman ni jangan kita hidup ananiah, engkau, aku. Perhatikan baik. Kita dalam kejiranan, kita dalam Masjid Al-Falah ni, kita ada grup WhatsApp. Tengok kiri kanan, lama haji ni tak datang, mana pergi? Oh, outstation. Tak apalah tuan-tuan. Ni kena bukan jauh outstation tuan, tak ada tuan-tuan. Rupanya ada masalah. Ada orang tuan-tuan, subhanallah, sihat-sihat, lapang-lapang, boleh datang berjemaah. Memenuhkan saf pertama, saf kedua. Kalau dia semayang sebelah kanan, ujung sekali. Kita pun tak tahu apa cerita tuan-tuan, rupanya tak ada, rupanya sakit, rupanya ada masalah tuan-tuan. Takaful. Bertanya khabar tuan-tuan kan. Bantu seorang RM10. Berapalah jemaah kita tuan-tuan dapat bantu dan seumpamanya. Maka itu tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT. Maka hendaklah menyintainya, berharap dan berazam untuk mencapaikannya. Tuan-tuan, kita kena cinta, kita kena berazam nak dapat mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Di samping itu hendaklah dia membenci mati dalam kepercayaan selain daripada kepercayaan Islam. Di antara tips yang lain, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i menyebutkan tuan-tuan, kena benci. Dalam agama tuan-tuan ada benda jami' wal mani'. Benda yang kita nak, kita sebut. Benda yang kita tak nak, kita tak nak. Disebutkan tuan-tuan, kita kena benci kematian daripada kematian selain daripada Islam.
Tuan-tuan lalu di kawasan inilah di Malaysia kita ni pelbagai kepercayaan, mereka pun ada dia punya pusat peribadatan. Tuan-tuan lalu tuan-tuan bersyahadah. Bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pergi tengok tuan, tak payah tengoklah tuan. Lalu je. Cepatkan, tak payah nak pergi berhenti ke nak ambil gambar kan tuan. Tuan-tuan yang minat filem Hindustan, cerita kami ada orang buat kajian. Filem tu tuan-tuan banyak gambaran-gambaran dalam pusat peribadatan itu. Seronoklah cerita tu, memanglah cerita tu macam-macam. Gambaran-gambaran dalam tu tuan-tuan menyebabkan kita dah biasa melihat pusat peribadatan selain daripada masjid. Wal'iyaz billah mazalik, jauh daripada Allah SWT. Tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Seterusnya hendaklah dia berterus-terusan berdoa memohon kepada Allah SWT, merendah diri serta meminta kepada Allah SWT agar Allah SWT mewafatkannya sebagai seorang Islam. Jadi tuan-tuan, tip yang seterusnya tuan-tuan, hidup berdoa. Tips yang seterusnya apa tuan-tuan? Hidup berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerendahan hati memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengarang kitab ni tuan, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia ada ratib dia. Tuan-tuan pernah dengar ya, Ratibul Haddad, Ratibul Atas, Ratibul Idrus. Tuan-tuan mungkin biasa mengamalkan apa? Al-Ma'surat. Kadang orang tanya, Ustaz apa beza Ma'surat? Al-Ma'surat ni baru 1940 tuan-tuan. Imam Syahid Hasan Al-Banna tuan-tuan. Bahkan nota-nota zikir-zikir Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna ambil pun daripada Ratibul Haddad, sebagainya diambil daripada Ratibul Atas. Ini zikir tuan-tuan. Zikir orang-orang alim 400 tahun, 300 tahun sebelum kita, mereka berzikir, mereka orang alim, mereka kutukan Rasulullah. Mereka susun. Ratib ni bahasa Arab, rattaba yurattibu tartiban. Kan? Macam kita punya rak mana, rak Al-Quran kita kan, tak tersusun, susun. Jadi ulama disusun. Mana dulu ayat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi disusun, mana dulu tuan-tuan. Dalam Ratibul Haddad, Ustaz Azian kita ada satu kitab tuan-tuan, cetak dekat tuan-tuan pun biasa tuan-tuan. Dalam kitab Ratibul Haddad ada satu doa yang berkaitan tentang mati dalam keadaan mati Islam ini. 7 kali Al-Imam Abdullah Al-Haddad Alawi Al-Haddad Al-Hadarat Masyumi menyebutkan tuan, ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. 7 kali. Tuan-tuan dah tengok dalam zikir itu kebanyakannya 3-3-3. Yang ini nak mati dalam Islam ni, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Alim Al-Alamah tuan-tuan mengulanginya, menyebut dalam zikirnya 7 marrah, 7 kali. How serious we are. Kalau betul kita nak mati husnul khotimah tuan-tuan, mati dalam keadaan baik, bagus amalkan Ratibul Haddad, amalkan doa ini. Ni tuan, kitab ni nasihat imaniah wasa iman ni, nasihat agama ni, kitab adalah kitab karangan Al-Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad. Juga dalam kitab tersebut tuan-tuan, beberapa doa yang boleh kita amalkan. Dengan itu Allah SWT menyifatkan para nabinya dan orang-orang salihin di kalangan hamba-hambanya. Allah SWT memberitakan kisah Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub alaihi salam yang berdoa kepada Allah SWT. Surat Yusuf ayat 101. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Engkaulah Allah pelindungku, waliku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku ya Allah sebagai seorang muslim, menyerah diri kepadamu. Kumpulkan aku, golongkan aku bersama dengan orang-orang soleh. Surat Yusuf ayat 101. Tuan-tuan hafal, hafaz doa ini. Google search tuan-tuan, cari dalam tuan-tuan, screenshot, masuk dalam grup WhatsApp keluarga kita. Doa ni domir ganti dirinya seorang.
Tuan-tuan boleh baca lepas solat, lepas baca tadarus, lepas baca Quran. Ketika hujan turun, lepas baca doa turun hujan, tuan-tuan baca doa ni. Kalau imam tu kalah domir kepada domir nahnu. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Engkaulah wali kami hidup di dunia dan di akhirat. Matikan kami sekalian yang hadir, ya Allah, dalam hal keadaan Islam, dan jejakkan kami sekalian yang hadir dengan orang-orang soleh. Ini doa tuan doa yang maksur. Doa terbagi kepada dua. Doa yang maksur iaitu doa yang datang daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Contoh Ustaz, ni contoh surah Yusuf ayat 101. Adapun doa apa bagian yang kedua, doa yang ghairu ma'sur selain daripada Quran dan Sunnah. Contoh tadi Ratibul Haddad, ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Itu doa maksur. Doa yang selain daripada Quran dan hadis, doa maksur, doa daripada ulama, doa daripada tabi'in, daripada sahabat. Tuan-tuan ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu dalam Ratibul Haddad ada, Ratibul Atas pun ada. Ya Allah dengannya, ya Allah dengannya, ya Allah dengannya. Apa? Nya tu kembali kepada ya Allah dengan, matikan aku dengan husnul khatimah. Ini kaedah bahasa Arab lah. Dia panggil apa? Taqdimud domir. Tu kaedah tinggi tuan-tuan Jadi kita nak confirm, kita nak mati dalam keadaan mati yang baik. Mati dalam solat. Tuan-tuan kan dah pernah tengok dalam video dalam YouTube kan, orang sujud tak bangun-bangun, orang dah bagi salam, bila orang tolak badannya jatuh, rupanya dah meninggal, habis nyawa. Allahu Akbar tuan-tuan. Ada orang baca Quran habis nyawa tuan-tuan, dalam majlis zikir, khatib yaktub alal mimbar, pegang kayu tongkat tuan-tuan, habis nyawa. Allahu Akbar. Ini kematian-kematian meninggal ketika depan Kaabah memakai pakaian ihram, sedang bertawaf. Ini kematian-kematian ni kita nak, kita minta, kita berdoa. Kita dengar cerita orang, bahagian kita tak tahu tuan-tuan Maka sebab tu kita kena berdoa, memohon kepada Allah SWT. Ada lagi satu doa tuan-tuan yang boleh kita amalkan, doa daripada surat Al-A'raf ayat 126. Surah Al-A'raf ayat 126. Doa apa ni? Ni adalah doa tukang sihir Fir'aun yang beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, beriman kepada Allah. Tatkala ular sihir mereka dimakan oleh ular, mukjizat daripada tongkat Nabi Allah Musa. Tuan-tuan, diancam Fir'aun untuk membunuh mereka, dicampak dalam kawah api. Maka mereka berdoa dan doa mereka dirakamkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dengan sifat sabar, wafatkan kami sebagai orang-orang muslimin. Allahu Akbar. Ini doa tuan-tuan, doa maksur daripada Al-Quran. Dapat pahala baca Al-Quran, dapat pahala berdoa. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua doa tuan-tuan boleh kita amalkan, surat Yusuf ayat 101 dan surat Al-A'raf ayat 126. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti dekat sini tuan-tuan. Saya nak bacakan beberapa amalan. Kita duduk mendengar ceramah tuan-tuan, apa nak beramal ni bulan Muharram ni tuan, hari-hari Ashura ni, supaya kita mengambil peluang Allah panjangkan umur kita masuk bulan Muharram ni agar kita beramal tuan-tuan ni sumber kitab daripada kitab Jam'ul Fawaid, kitab ulama Melayu kita, Syekh Wan Dot Fotoni. Syekh Wan Dot Fotoni tuan-tuan mengajinya tuan 37 tahun, ada 58 buah kitab.
Jam'ul Fawaid antara 58 buah kitab karangannya. Tuan-tuan, yang pertama nanti insya-Allah 9 dan 10 Muharram kami dan Jumaat ini puasalah. Berpuasa diampunkan Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam kitab disebutkan fadilatnya diberikan pahala 1000 kali haji, 1000 kali umrah, 1000 kali syahid, dan diharamkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis daripada Abdullah bin Abbas, tak kala Nabi sampai ke kota Madinah, tuan-tuan, Nabi pelik. Punyalah berianya, tuan-tuan, orang-orang Yahudi ni meraihkan 10 Muharram. Kenapa berpuasa? Kenapa memuliakan? Pada hari ini diselamatkan Musa daripada tentera Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam di dalam Laut Merah. Maka kami memuliakan. Dia panggil hari ini hari Yaumun Saleh. Hari Jumaat ni, tuan, fardu takdir, tuan-tuan, jarang berlaku. Tahun lepas hari Rabu, tahun ini, tuan-tuan, 10 Muharram jatuh pada hari Jumaat. La ilaha illallah. Jadi, tuan, sayang, plan, tuan, plan untuk berpuasa. Tak boleh puasa hari Jumaat, kena puasa sehari, dan lebih bagus sehari 9, 10, 11. Lebih biasa orang buat 9 dan 10, tuan-tuan. Jamu orang buka puasa. Fadilatnya diberikan pahala seperti memberikan makan sekalian orang Islam berbuka puasa. Tuan-tuan, pada hari, tuan-tuan, cari anak yatim. Anak-anak yatim, tuan-tuan, mak ayah meninggal, mak atau ayah meninggal, tuan-tuan, budak perempuan bawah 9 tahun, lelaki bawah, sekarang cepat tu orang lelaki dapat ni, tuan, 12 tahun lah, tuan, usap kepalanya, tuan, dan kitab sebut, tuan-tuan, rambutnya kita usap daripada belakang ni, sebanyak itulah rambutnya, sebanyak itu dosa kita diampunkan oleh Allah. Dosa kecil lah, dosa besar, dosa berkaitan dengan manusia kena minta halal. Kelebihan. Ziarah orang alim untuk mendengar ilmu dan nasihat. Fadilatnya diberikan pahala umpama muhajir dan ansar. Tuan-tuan, hari Jumaat nanti ziarah orang sakit. Fadilatnya seolah-olah dia menzahari akan sekalian anak Adam. Menyapu kepala anak yatim dan bersedekah kepadanya. Ada tu adik-beradik kita, ya Allah, anak saudara kita ada anak yatim, jiran-jiran kita cari. Tuan-tuan, sedekah sejumlah, tuan. Sapu bahagian belakang, daripada belakang ke arah hadapan kepala. Fadilatnya Allah SWT akan mengenikan setiap helai bulu rambutnya 1 darjat dalam syurga. Dan satu riwayat lain, Allah SWT mengurniakan sepohon pokok di syurga bagi setiap rambut yang disapunya. Ini kepada suami, para ayah. Yang ke-8, meluaskan belanja kepada keluarga hari itu. Belilah belilah udang ke butter prawn ke, buatlah, tuan, yang sedap. Belanja anak isteri kita makan yang sedap-sedap, tuan, bagi. Fadilatnya Allah SWT akan melapangkan hidupnya pada tahun itu. 10 Muharram memotong kuku. Itu hari Jumaat, memang sunat potong kuku. Bercelak. Tentang celak yang, tuan-tuan, tidak akan sakit matanya selama-lamanya. Seterusnya amalan pada 10 Muharram hari Jumaat nanti, membaca surat Ikhlas 1000 kali. Fadilatnya Allah SWT akan memandangnya dengan pandangan rahmat di akhirat nanti. Usaha, tuan-tuan, surat Ikhlas, tuan, 1000 kali. Allahu Akbar. Menghubungkan silaturahim. Hubung silaturahim. Mak ayah, anak-anak, hubung silaturahim. Pak saudara, mak saudara, tuan. Membaca suratul Fatihah ke atas air mawar. Kemudian disapukan kepada kepala dan mukanya. Dan diperbuat kepada ahli keluarganya. InsyaAllah Allah SWT akan pelihara daripada sakit yang berat pada tahun itu. InsyaAllah. Itulah beberapa amalan, tuan, daripada kitab Jam'ul Fawaid. Untuk sama-sama kita boleh amalkan, insyaAllah. Quli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah menja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matudahu ya Allah. Wa bifadlika bijudika wa bikaramika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum.